Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah, kullu ni'matin min Allahi ma sya Allah, al khairu kulluhu biyadillah, ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah kita, Kitab Sirah Nurul Yaqin, muka surat 12. Akhlaquhu al-karimah, sifat mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisal al-mahmudah kas-sidq wal amanah wal hilmi wal haya'i wat tawadu' hatta laqabuhu bil amin. Baginda terkenal dalam kaumnya dengan memiliki semua perangai yang terpuji, seperti bercakap benar, amanah, lambat marah, pemalu dan tawadhu', sehingga mereka memberi gelaran Al-Amin kepadanya, As-Sadiqul Amin. Wa kana qaumuhu wa 'ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'aziman wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Semua kaum keluarganya menyayanginya dengan kasih sayang yang bersangatan, dan mereka amat menghormatinya dengan penghormatan yang luar biasa. Wa qad hafizahu Allah mundu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran walam yasjud li sanam. Allah memelihara dirinya semenjak kecil dari melakukan perbuatan jahiliyah. Baginda tidak Allahumma salli alaihi wasallam. Minta maaf tuan-tuan, jatuh pula dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Betul jatuh ni. Dalam kunci ni. Nah, kunci ni. Kunci apa? Kunci ketat. Kuat.
Baik, minta maaf tuan-tuan. Jatuh pula tadi. Tak mana. Waqad hafizahu Allah. Allah memelihara. Allah memelihara dirinya semenjak kecil dari melakukan perbuatan jahiliyah. Baginda tidak pernah meminum arak dan tidak pernah sujud kepada berhala. Bukan Nabi saja, saya dah sebut dah. Ada gerakan Da'watul Muwahhidin. Bukan Nabi saja. Ada beberapa orang lagi yang mereka ni protes amalan jahiliyah. Surat 12. Beberapa nama kan yang akidah mereka terpelihara. Seperti Waraqah bin Naufal, Buhaira, Bahira, kemudian ada lagi Labid. Macam-macam beberapa nama lagi yang mereka ni tidak bersetuju dengan amalan jahiliyah. Allah jaga Nabi. Nabi tak pernah buat perbuatan jahiliyah. Kita cerita dua kisah Nabi nak pergi tengok orang menari. Tapi Allah tidurkan Nabi. Begitu juga kisah Nabi mengangkat batu, terdedah aurat Nabi, kemudian Nabi jatuh pengsan. Wa akramahu Allah qabla an-nubuwati bi mu'jizatin dallat ala 'izami mustaqbilihi. Mustaqbal tu bukan mustaqbil. Mustaqbalihi. Dallat ala 'izami mustaqbalihi. Ba tu bagi dia fathah. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safratihi thaniyah ila Syam. Allah memuliakannya dengan beberapa keistimewaan. Dalam matan tadi disebut bimu'jizat. Allah muliakan Nabi dengan beberapa mu'jizat. Tapi ini tak tepat ni. Sebenarnya istilah yang lebih tepat bukan mu'jizat. Irhasat. Sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum umur 40, Nabi dapat beberapa perkara luar biasa. Yang tu bukan mu'jizat. Yang tu dipanggil irhasat. Kerana mu'jizat ini setelah dilantik jadi Rasul. Setelah dilantik jadi Rasul dan biasanya berlaku selepas dicabar. Itu baru dipanggil mu'jizat. Tahaddi. Ada cabaran dari musuh. Okey, kita tulis di situ. Akramahullah qabla nubuwah bi irhasat. Irhasat. Beberapa keistimewaan sebelum dilantik menjadi Nabi. Ia menunjukkan atas masa depannya yang hebat. Antaranya, baginda dipayungi awan dalam perjalanan ke Syam kali kedua itu. Hayatuhu qubaila risalah. Kehidupannya ketika hampir dilantik menjadi Rasul. Hinama qaraba al-arba'in min umrihi ahabba libti'ada 'anil nas ahabba al-ibadah wal ibadah. Ketika menghampiri umur 40 tahun, baginda suka mengasingkan diri dari orang ramai. Uzlah. Menyendiri. Tak mau bercampur. Sebab orang banyak buat maksiat. Buat benda-benda yang keji. Nabi tak suka perbuatan-perbuatan tu. Jiwa Nabi tak suka. Maka Nabi memilih untuk duduk seorang-seorang, iaitulah dalam gua Hira. Nabi suka menjauhkan diri. Mengasingkan diri dari orang ramai dan rajin beribadah. Ibadah cara Nabi Ibrahim. Sembahyang pagi dan petang. Macam mana kita pun tak tahu. Apabila Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, kemudian akidah pun sama, semua Nabi-Nabi membawa Islam, an i'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi dalam usul al-aqidah, usulul iman, sepakat semua Nabi-Nabi membawa ajaran yang sama.
Tuhan Allah. Tidak boleh syirik. Begitulah juga dalam soal tasyri'at. Hukum hakam pun sama. Hukum hakam pun sama. Yang kata Islam tu, dia ada rukun dia. Seperti mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa, haji. Buniyal Islam. Islam itu dibina ala khamsin. 5. Maksudnya apa tadi? Apa tadi itu yang irhasat tu luar biasa. Perkara luar biasa yang berlaku sebelum jadi Nabi. Mu'jizat selepas jadi Nabi. Istilah adalah. Istilah. Apa-apa perkara luar biasa yang mencarikan adat sebelum jadi Nabi. Itu dipanggil irhasat. Kalau jadi lepas dah jadi Nabi, itu dipanggil mu'jizat. Istilah. Perkara luar biasa yang mencarikan adat. Baik, Islam ini daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Nabi kata, buniyal Islam. Islam dibina atas 5 perkara. Yang pertama, kena mengaku Tuhan, Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita kena mengucap lagi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. 2 kalimah syahadah. Mendirikan solat. Semua Nabi-Nabi ada solat. Semua Nabi-Nabi mendirikan solat. Cuma kaifiat, cara je lain. Nama solat. Dalam Quran banyaklah. Allah Ta'ala sebut Nabi Isa ketika kecil. Dia kata, dia boleh cakap. Dia kata, awsani bis salah waz zakah. Zakat ada juga. Madum tu hayya. Nabi-Nabi lain pun ada sebut solat dalam Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Ismail menyuruh keluarganya salat. Kemudian salat ini perlukan taharah. Kita, umat Nabi Muhammad mengaji fiqh taharah. Kita mengaji tanwir masalik tajuk taharah. Umat-umat dulu pun wajib bila nak salat syaratnya kena taharah, kena suci. Kena basuh apa yang perlu basuh, kena mandi, kena cuci. Tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut antahhira baitiya lit-ta'ifina war-ruk'is sujud. Hendaklah kamu wahai Ibrahim dan Ismail antahhira, kamu kena taharah, kamu kena sucikan kawasan Masjidil Haram, kawasan Kaabah. Antahhira baiti, sucikan rumahku Baitullah. Pasal orang nak main ni lit-ta'ifin, orang nak main tawaf. Warruk'is sujud, orang nak rokok, orang nak sujud. Rokok sujud tu salat lah. Jadi kalau saya senaraikan, banyak ayat-ayat berkaitan salat, ayat-ayat berkaitan taharah. Ayat-ayat berkaitan salat ini perlukan doa, perlukan baca tu, baca ni, azkar, zikir-zikir, doa-doa, termasuk doa qunut. Maryam, ibu Nabi Isa, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dia apa? Waqnuti, warka'i, ma'ar raki'in. Ma'ar raki'in tu rokok bersama orang rokok. Maknanya salat berjamaah. Salat berjamaah didahului oleh suci taharah. Ada rokok, ada sujud. Salat. Berapa rakaat kita tak tahu lah. Tapi itulah salat. Yang mana salat itu mesti suci. Nabi sebut, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Jadi umat Nabi Muhammad ada taharah, ada salat, ada rokok, ada sujud, waqnuti. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti. Baca qunut. Maknanya dalam salat tu ada bacaan lah. Ada doa yang kita kena baca. Di situ persamaan dia. Sebab Tuhan yang sama. Akidah yang sama. Penyembahan pun sama. Cuma dia ada beza tentang rakaatnya, bagaimana itu, perinciannya itu ada beza. Zakat, serupa juga zakat. Wa awsani bis salati waz zakah. Banyak ayat-ayat zakat. Nabi-Nabi yang lain. Luqmanul Hakim pesan dekat anak dia, keluarkan zakat. Luqmanul Hakim bukan zaman Nabi Muhammad. Nak membuktikan zakat tu wujud pada semua syariat Nabi-Nabi. Puasa serupa juga. Maryam, dia berpuasa.
Nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Saya bernazar untuk puasa. Saya tak mau cakap dengan siapa-siapa. Itu kata Maryam. Puasa dia jenis tu menahan diri dari berkata-kata. Kita puasa menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan segala perkara yang membatalkan puasa. Makna tahan diri, al-imsak itu wujud. As-sawm bermakna al-imsak. Puasa dengan maksud menahan diri. Wujud pada semua syariat Nabi-Nabi. Apa lagi? Haji. Haji, semua Nabi-Nabi buat haji. Semayang ada satu arah yang dinamakan kiblat. Semua Nabi-Nabi ajak umat kita semayang kot ni. Penyatuan arah solat. Penyatuan arah solat. Sebab tu Bani Israel mereka solat ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pun pernah solat selama 17 bulan ke Baitul Maqdis. Itu maksud dibina Islam atas 5 perkara. Rukun Islam ada 5, makna 5 ni tidak ada beza. Inilah Islam, 5 rukun Islam Nabi Adam, 5 rukun Islam Nabi Nuh, 5 rukun Islam Nabi Isa, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. 5 rukun Islam. Dia punya istilah dia sama, salat. Ada taharah, ada rukuk, ada sujud, ada bacaan doa, puja-puji Allah. Itulah persamaannya. Buat Tuhan yang sama. Akidah yang sama. Ani abudullah la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Juga serupa. Ibadat pun serupa. Kita solat, umat dulu solat. Kita puasa, umat dulu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wajib ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana umat-umat dulu pun wajib puasa. Bukan kita aja puasa. Itu panggil rukun Islam. Jangan kita tahu rukun Islam 5, rukun iman 6. Kita takat tahu macam tu je. Sebenarnya rukun Islam ini benda penting yang bukan kita je duk mengamalkan ibadat dalam rukun Islam tu. Semua umat Islam yang terdahulu, umat Islam Nabi-Nabi dulu pun salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Ada taharah, ada rokok, ada sujud, ada kiblat. Itu persamaannya. Itu persamaannya. Baik. Kita tengok Nabi, umur 40, Nabi suka al-ibti'ad. Mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada orang ramai. Wa qad ikhtara li'ibadatihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Baginda memilih Gua Hira sebagai tempat ibadat. Ia terletak pada bukit di jalan Mekah. 1 kilometer lebih lah daripada Mekah nak ke Gua Hira. Jabal Nur, bukit cahaya. Jabal Nur tu bukit cahaya. Dalam bukit tu ada gua namanya Hira. Allah ilhamkan kepada Nabi, Nabi suka masuk dalam Gua Hira. Di mana Gua Hira itu, dia punya tepatnya, kalau solat memang menghadap Kaabah. Tepat dengan Kaabah. Ini saya cerita dah, Hira ni. Tok Wan Nabi pun suka naik bagi makan kepada burung-burung. Mut'imut tuyur. فَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ زَادَهُ فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ إِلَى زَوْجَتِهِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةِ فَيَأْخُذْ غَيْرَهُ. Baginda membawa bekalan ke gua itu. Bawa ayam, bawa makanan. Kerana roti lah, yang tak basi, bawa bekal. Apabila sudah habis bekalan, baginda akan pulang ke rumah bertemu isterinya Khadijah untuk mengambil bekalan yang lain pula. Wa kana yata'abbad ala dini jaddihi Ibrahim min 10 ayamin ila syahr. Baginda beribadat mengikut agama moyangnya, iaitu Nabi Ibrahim. Baginda berada dalam gua antara 10 hari ke sebulan. Habis bekalan, Nabi balik lah. Ulang alik macam tu lah. Ad-dawr tsani min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fasal kedua, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik menjadi rasul. Bad'u nuzulil wahyi. Tadi yata'abbad, kalau dalam hadis disebut yatahannas fi ghari Hira. Nabi yatahannas maknanya yata'abbad, beribadat dalam gua. Ibadat Nabi semayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Sebagai ulama tafsir kata Allah mengisyaratkan dengan firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Wasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu bil ashi wal ibkar, sebelah petang dan sebelah pagi. Jadi Nabi solat petang dan solat pagi. Macam cara solat Nabi Ibrahim yang mana kita pun tak tahu. Perkara itu diwarisi turun-temurun, ada caranya. Ataupun ibadat Nabi dalam Gua Hira ni ialah at-tafakkur fi khalqillah. Berfikir, merenung, melihat keajaiban ciptaan Tuhan. Melihat makhluk dan mengingati Tuhan. Permulaan wahyu. Lamma balagha al-40 min umrihi ba'athahu Allah bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Setelah umurnya sampai 40 tahun, umur matang. 40 tahun ni belum tua. Masih muda. Nak kata muda sangat-sangat pun tak juga. Umur 40 ni kira last lah. Last umur pemuda. Pemuda ni takat 40, 41 dah tak 40 dah. Jadi ni umur 40, umur yang kuat, gagah, semangat yang tinggi. Antara terlalu muda dan sudah mula nak masuk ke alam dewasa tua. Umur 40, umur matang. Setelah umurnya sampai 40 tahun, Allah melantiknya sebagai utusan Allah yang membawa berita gembira dan menakutkan. Itu cara dakwah Nabi lah. Berita gembira, fadilat amal, masuk syurga. Berita menakutkan, ancaman dosa, azab Allah, murka Allah, masuk neraka. Jadi targhib dan tarhib. Menggalakkan dan menakutkan. Basyiran wa nadhira. Baginda menyeru kepada kebenaran dengan izinnya dan sebagai pelita yang menerangi. Kita dah baca dah dulu nama-nama Nabi. Bashir, Nadhir, Da'i ilallah, Sirajan, Munira. وقد بدأ الوحي بالرؤيا الصادقة فكان لا يرى شيئا في نومه إلا تحقق في يقظته. Sesungguhnya permulaan wahyu dengan mendapat mimpi yang benar. Ini sebelum Iqra. Sebelum Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril, sebelum mendapat wahyu Iqra, Allah bagi petunjuk-petunjuk mimpi. Ar-ru'ya as-sadiqah. As-sadiqah. Mimpi yang benar. Nabi tengoklah mimpi, esok akan terjadi macam yang Nabi tengok. Contoh, dalam mimpi, Nabi mimpi ada pokok bercakap dengan Nabi. Esok Nabi pergi kat pokok tu akan bagi salam dan bercakap dengan Nabi. Sungguh. Dalam mimpi, ada batu mengucap salam kepada Nabi. Nabi pergi kat batu tu, memang dia ucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Terutamanya, pokok-pokok dan batu-batu kawasan yang Nabi mendaki nak naik Gua Hira. Nabi mimpi, ada orang ni sakit kemudian meninggal dunia. Memang kemudiannya berlaku orang tu sakit dan meninggal dunia. Macam Nabi mimpi. Ini orang panggil muqaddimah kepada wahyu. Nak dapat wahyu dah tu. Pendahuluan. Nak dapat Iqra' dah tu. Tiada sesuatu yang dilihat dalam mimpinya, melainkan perkara itu akan benar-benar berlaku dalam jaganya. Thumma nazala alaihi ar-ruhul amin, Jibril. Wa huwa yata'abbad fi ghari Hira. Kemudian malaikat Ruhul Amin, dipanggil juga Ruhul Qudus. Malaikat Ruh ni, malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, Jibrail, Ruhul Amin, Ruhul Qudus tu semua nama dia. Ketua malaikat. Dia ketua malaikat. Tugas dia membawa wahyu. Turun membawa wahyu kepadanya.
Baginda ketika itu sedang beribadat dalam Gua Hira. Di wahyu turun bulan Ramadan. Bila ni? Sama tarikh dengan peristiwa Badar. Badar bulan Ramadan. Tarikh Badar bila? 17 Ramadan. Maka itulah tarikh yang sama. 17 Ramadan di dalam Gua Hira. Tempat tak sama. Badar di suasana perang di Madinah. Yang ni di Mekah, di Gua Hira. Tapi tarikh sama. Tahu mana tarikh sama? Allah Ta'ala sebut, Yawmal taqal jam'an, Yawmal furqan, Yawmal taqal jam'an. Hari Quran. Hari nuzul Quran, Yawmal furqan. Yawmal taqal jam'an, tarikhnya bertepatan dengan hari bertembung dua pasukan, iaitu Perang Badar. Tarikh Badar tu jugalah tarikh nuzul Quran. Dalam kalender kita ada 17 Ramadan, ditulis nuzul Quran, kita tambah satu lagi, dan peperangan Badar Al-Kubra. 17 juga. Tahun tak sama. Tahun tak sama. Ini tahun pertama kenabian. Badar tahun kedua hijrah. Ini di Mekah. Badar di Madinah. Tapi tarikh serupa. Satu tarikh. Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin. Nuzul Quran hari Isnin. Isnin ni hari Nabi kita lahir. Hari Nabi kita dapat Al-Quran. Isnin. Nabi kita keluar berhijrah pun Ahad malam Isnin. Nabi kita sampai ke Madinah pun hari Isnin. Nabi kita wafat pun hari Isnin. Banyak. Ayam al-Mubarakah. Waqa'at fi yawmil Isnin. Hari-hari yang berkat banyak berlaku pada hari Isnin. Jibril mai. Jibril ni dipanggil ruh. Tu kita duk baca tanazzalul malaikatu warruh. Turun semua malaikat dan ruh. Ruh situ bukan ruh orang mati. Ruh situ ialah malaikat Jibril. Turun semua malaikat termasuk malaikat Jibril pada malam Al-Qadar. Semua malaikat turun. Ruh situ Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Jibril alaihi salam. Jadi peristiwa ni bulan Ramadan. Ramadan mulianya kerana Quran. Ramadan bulan yang berkat. Berkat dia kerana Allah pilih dia untuk diturunkan Quran. Orang yang berkat, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang hafal Quran, rajin baca Quran, faham Quran, beramal dengan Quran, dia berkat. Ramadan itu tak ada apa-apa, tapi kerana Allah pilih dia turun Quran, dia jadi bulan suci. Syahrul Quran, bulan Quran. Lipat ganda tu. Amalan dilipat ganda pasal terkandung Al-Quran di dalam Ramadan. Maka kalau Quran ada dalam badan kita, kita jadi orang yang berkat. Waktu hidup berkat, mati pun berkat. Sudah banyak kisah-kisah yang ditemui orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Mayat mereka, jasad mereka tak reput. Bibarakatil Quran. Dengan berkat Al-Quran. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir cerita, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Bukan Quran saja. Kitab-kitab lain pun Allah turun bulan Ramadan. Imam Ibn Kathir ada sebut 13 Ramadan diturunkan kitab Taurat. 13 Ramadan. Kemudian ada tarikh lain lagi saya tak ingat. Tapi dalam bulan Ramadan, Zabur, Taurat, Injil pun turun di bulan Ramadan juga. Menjadi pilihan Allah. Bulan yang hebat ini dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab Samawiyah, kitab-kitab langit yang lain. Kalau Quran tu 17 Ramadan, sebelum tu ada 13 Ramadan, 10 Ramadan, saya tak ingatlah turutannya, tapi kitab-kitab Allah, kitab-kitab agama langit ini dipilih untuk diturunkan pada bulan Ramadan, bukan Quran saja. Quran tu memang jelas lah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran, itu memang jelas lah. Ibnu Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia membawa riwayat bahawasanya bukan Quran saja, kitab-kitab lain pun Allah Ta'ala turunkan untuk nabi-nabi yang lain di bulan Ramadan juga. Jadi Al-Quran ini
diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh sebaik-baik malaikat Jibril alaihi salam. Di tempat sebaik-baik tempat Mekah Al-Mukarramah dengan sebaik-baik bahasa Arab. Sebaik-baik malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran 30 juzuk, turun lengkap pada malam Lailatul Qadar. Hak tu bila tak tahulah, tapi Ramadan lah. Bila tak tahu malam Lailatul Qadar, daripada Lauh Mahfuz tu Allah suruh malaikat salin. Hak di Lauh Mahfuz pun ada lagi tulisan tak terpadam. Salin kopi, buat satu kopi, satu salinan 30 juzuk buat turun ke langit dunia. Tu malam Lailatul Qadar. Daf'atan wahidah. Sekaligus turun tu 30 juzuk ada di langit pertama. Nama langit dunia, langit hak paling dekat dengan dunia. Langit pertama. Salinan lengkap 30 juzuk, satu kopi yang lengkap dari Lauh Mahfuz buat turun ke langit dunia. Itu malam Lailatul Qadar. Kemudian daripada langit dunia tu Jibril kena buat turun sikit-sikit dekat Nabi Muhammad. Kena baca sikit-sikit. Yang tu 17 Ramadan mula dengan 5 ayat. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama. 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, surah tentang penciptaan manusia daripada darah. Daripada air mani yang hina kemudian bertukar menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging. Supaya kita sedar asal usul kita kena baca. Iqra. Bacalah, sains pun tak apa, biologi pun tak apa, baca. Yang penting mendekatkan kita dengan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Iqra makna boleh baca, boleh belajar apa-apa ilmu, yang penting bermanfaat. Yang penting menjadikan kita manusia yang bermanfaat, yang tidak memudaratkan orang lain, menjadikan kita manusia yang dekat diri dengan Allah. Makin kita belajar, makin kita nampak ilmu Allah tiada tepian, ilmu Allah sangat luas. Baca, Iqra. Bukan baca kitab sirah aja, baca. Bacalah semua yang boleh menambah ilmu. Tapi yang penting bila dah jadi ilmuwan, dah cerdik, kena tunduk, resam padi. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekat diri dengan Allah. Bukan bongkak. Makin ada ilmu, makin meninggi. Tak. Makin ada ilmu, makin menunduk. Seperti resam padi. Wasjud waqtarib. Cari ilmu yang bermanfaat. Bantu orang, tolong orang, bahagiakan alam ini. Didik dan wasjud waqtarib. Sujud, dekatkan diri kepada Allah. Sebab itu orang yang mendakwa kata dia alim, maka sebenarnya dia jahil. Orang yang mengaku dia alim, dia jahil. Proses menuntut ilmu dengan membaca, dengan belajar, dengan pengalaman, Allah Ta'ala tambah ilmu. Ilmu bertambah dengan pengalaman mengajar. Ilmu bertambah dengan bacaan yang kita baca. Dengan umur yang makin bertambah. Kadang-kadang ada kitab yang dulu kita baca, kita tak faham. Allah tambah umur kita. Kita baca sekarang, kita boleh faham. Ada benda yang kita tak faham apa maksudnya. Semakin berumur, baca-baca boleh faham pula. Alhamdulillah. Orang yang banyak ilmu, dia kena sujud dan dekat diri kepada Allah. Kena tawaduk, kena merendah diri kepada Allah. Dan dia akan rasa, makin dia belajar, makin jahil. Bukan makin alim. Makin lama belajar, makin jahil. Dan dia akan lebih menghormati kepada guru-gurunya. Atas jasa guru-gurunya, dia dapat faham. Allamahullah ma lam ya'lam. Allah mengajar apa yang dia tak tahu. Ada yang dia tak faham sekarang, faham. Dulu tak faham. Jadi begitulah. Baik, Allah Ta'ala turunkan Quran melalui perantaraan Jibril alaihi salam ketika Nabi sedang beribadat di dalam Gua Hira. Turun sikit-sikit lah. Memakan masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat Quran turun sikit-sikit.
وعلمه كيف يهدي الناس الصراط المستقيم ويرشدهم إلى اتباع الدين القويم. Jibril alaihi salam mengajarnya cara menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dan membimbing mereka untuk mengikuti agama yang benar. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. جزاكم الله خيرا كثيرا.